Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ni attempt yang ketiga. Ni tak apa start yang ketiga. Sebab yang pertama sangkut, tak ada mic, tak ada suara. Kedua tak ada suara, ni ketiga. Tolong respon. Sahabat-sahabat yang dah masuk, tolong respon. Kali ni ada suara tak? Ni kali ketiga tak apa. Dah ada ya? Alhamdulillah. Syaril Zatul, terima kasih. Alhamdulillah ada suara ya. Nurul Syahidah. Okey, Zafrul, terima kasih kerana setia. Hasina Rusli, Zafran, Firan, terima kasih. Alhamdulillah. Dalila ya. Terima kasih Noraihan, Puan Zainon. Puan Zainon tak give up. Dia masuk kali ketiga. Leni Nadira. Okey, syukur ya, syukur kita dah masuk. Terus ada 157 orang dalam kelas sibuk. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Mungkin tajuk lah. Tajuk kita terlampau mencabar. Padahal tajuk okey. Jom buka pintu rezeki. Ya, jadi kita nak memperkasa pintu-pintu rezeki. Rupanya sampai rezeki kita, tengok Allah uji dahsyat. Dahsyat Allah ya. Tajuk tahu pilih sejak malam tadi dah fikir dah. Membuka pintu rezeki, Allah uji kita. Ya, attempt ketiga. Ya, attempt ketiga barulah dapat anda mendengar suara taubah. Subhanallah. Ya, itulah dia. Itu nampak sangat ya. Padahal ni komputer baru ni, pakai komputer baru. Komputer yang lama ada sikit technical problem. So kita pakai komputer alternatif. Ini yang sangkut. Sekarang Alhamdulillah dapat didengar ya. Baik, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati. So untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ni, hari ni is 9 hari bulan September ya, 9921. Tak apa, ucapkan happy birthday to you. Mudah-mudahan bahagia dan memberi manfaat di jannah. Untuk mereka yang menyambut anniversary, selamat anniversary, selamat bekerja, selamat menjalankan apa-apa yang anda jalankan. Mudah-mudahan hari ini hari kita yang terbaik. Tabah sebut kan, orang yang hebat dia akan memastikan, dia menganggap ya setiap hari dia mungkin hari yang terakhir. Make your day, each day your masterpiece. Who knows that day could be your last ya. So setiap hari kita fokus dan kita pesan, kalaulah ini hari aku yang terakhir, aku nak buat yang terbaik. Aku nak buat yang terbaik. Kalau boleh, kalau ini last day, jangan pula kata dia dah umur 70, bolehlah cakap hari terakhir. Aku baru 30, ya, aku baru 25. Well, ya, even babies also can die. So insyaAllah, mudah-mudahan kita Allah rahmati. So mudah-mudahan kita lakukan yang terbaik. Ingat, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Syukur Alhamdulillah ya. Okey, Rosna binti Jusan, Nur Fazilawati, Aziza Ibrahim yang jadi isu ya. Aziza Ibrahim dalam drama Hawa ya. Dalam drama Hawa Aziza Ibrahim lah isteri kedua Haji Ali. Aziza Ibrahim, awak nakal ya. Aziza Ibrahim. Okey, Rosna binti Jusan, Muhammad Izwan, terima kasih. Oh, dia kata hari ni cucuk vaksin yang dos kedua. Mudah-mudahan selamat ya Muhammad Izwan. Selamat ya. Dengar nasihat nurse dan jangan kacau nurse. Selamat insyaAllah. Rukiah Yusof, Muhammad Izwan, Catherine Cathy, terima kasih. Selamat pagi. Nur Along ya, Zawiyah Domiri, dah ada dah. Zuraida Amida, Lina Ahmad. Yes, nampak tu ya. Siti Hajar Ahmad, terima kasih. Hajar ni pun lama tak nampak ni. Mak Bib, Syira Afifah, Sa'dia Ismail, Misa, Muhammad Syarul Nizam, Lina Ahmad. Okey, Hamira Ahmad, Hamid, Syafrina Ridwan, Lina Mukmin, Ani Fitri, Zainal Hasan, ada pun ya. Sahabat kita Zainal Hasan, Dela Suri, Iza Hanif, Rosinda Ahmad, Aida Snowy, Lina Ahmad tadi, Cik Rin Bling Bling dah timbul balik, Leni Nazira, terima kasih. Zalina Cik, Haziq Rifai, Mailiana Aisyah, Normah Besar, lama tak nampak nama besar ya. Okey, Lina Ahmad tadi, Siti Azlina, Radhia Abdul Hamid, Nur Azma Zakaria, Nisa Saman ya, Seman, Nur Zana Mat Nasir, M Nasir, Zurada Amida, Muharita Muhammad, Amir Johari, Esa Nazia Yaakob, yang lain. 630 people, syukur, masya-Allah, masih ya sanggup bersama Tok Abbas. Okey, tajuk kita pada ini ialah bagaimana kita nak membuka pintu-pintu rezeki. Sebab esok lusa Tok Abbas diminta bercakap ya kepada sahabat-sahabat seluruh negara secara live ya tentang
magnet rezeki. Jadi itu sebenarnya Tok Abah. Untuk sahabat-sahabat Tok Abah, kita bagi eksklusi pagi ni lah. Ya, bagi eksklusi pagi ni, bagaimana kita nak menarik pintu rezeki. Dan seperti biasa, Tok Abah minta maaf ya, kita punya program pagi ni disegarkan oleh premium cokolate. Itu sebabnya pagi-pagi pun Tok Abah dah minum, tapi dah ada rezeki dah. Premium cokolate, tetapi kita tadi tak ada rezeki untuk mendengar suara Tok Abah. Ya, ini attempt ketiga baru betul. Yang baru dapat dibetulkan kita punya setting. Itu pun dengan bantuan pembantu Tok Abah, Cikgu Nazrin. Dia buat cara remote daripada rumah dia. Dia betulkan Tok Abah punya setup. Ya, hebat zaman sekarang ya. Dia kat rumah dia betulkan setting kat laptop Tok Abah. Ya, daripada lebih kurang 10 km. Ya. So alhamdulillah. So minuman yang lazat dan berkhasiat, minum secawan insya-Allah tertawan. Ya, dia rasa kenyang, ya, kita dapat diet. Tapi yang penting bila kita start je minum cokolate, ya, Tok Abah, maaf ya, Tok Abah pun dah mulai exercise dan naik basikal setengah jam tiap-tiap hari dah dekat masuk minggu kedua ni, dah turun dekat 3 kilo ya. Sebab terus diet, terus exercise, terus kontrol. Sebab masa ialah alasan lah PKP dengan ambil vaksin, jadi tak bergerak selama 2-3 bulan, naik 5 kilo Tok Abah. Dah jadi buntah, bukanlah buntah, dah jadi comel sangat. Tok Mak dah komplain perut kita pun naik. Sikit komplain perut. Sebab kita ni motivator. Jadi bila dengar orang kata yang tak elok, kita tak ada ke benda positif ke? Tapi macam mana nak positif? Dah memang perut dah naik. Dah naik ke dekat 87 kg. So Tok Abah, anak-anak dah bantu dengan supervision my second son. So Tok Abah kena exercise, reduce my calorie intake, dan insyaAllah dalam masa sebulan setengah atau 2 bulan nak turun ke balik ke sekitar 80, and then kalau boleh dip ke 78. Masa tu jangan terperanjatnya bila you tengok dia dia ni Fadil Kamsah, Tok Abah ke ataupun Zul Arifin, you akan confuse. Tu dia kata Siti Mariam tengok Tok Abah sejak umur 10 tahun sampai sekarang umur 40. So dah 30 tahun dia tengok Tok Abah. Tak banyak beza kan? Dulu macam Fatah Amin, sekarang macam Zul Arifin. Sama je. Melati Abdul Rahman, Zaha Kawasyahi, ya, Rohana Siraj, Muhammad, ya, Sheila Ramli, Syuhada Zaidin, Eda Afada, ya. Okey. Baik. Jom kita kata tu mulakanlah, ya. Dan of course lah kat content pin kat atas tu juga kita punya program ni di kata tu diperkasakan, diinspirasikan oleh 3 webinar Tok Abah. Pada 23 kita akan buat webinar komunikasi yang dinamik di masa pandemik, sangat luar biasa, seronok, dan ramai yang nak mendaftar dah, ya. Komunikasi dinamik. Memang kita kena dalam masa pandemik kena ubah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan manusia, dengan alam sekitar. Kalau kita berdamai dengan diri, maka alam sekitar akan berdamai dengan kita, insya-Allah. Ya, dan pada 25 bulan, ini dia. Rumah tangga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. So Tok Abah akan bagi tips and doa dan kaedah bagaimana nak membahagiakan rumah tangga. Okay, ya? Sebab kalau kita nak mengubah dunia, ya, pulanglah ke rumah, ya, kasihi keluarga kamu dengan lebih hebat, maka kamu akan ada potensi untuk ada impak pada dunia. Alright. So sebelum kita sibuk nak mengubah dunia, ubahlah diri kita dan berbuat baik kepada keluarga kita. Sebab semua kehebatan, kecemerlangan, kepemimpinan bermula di rumah. Kebahagiaan, ya, dunia bermula dengan kebahagiaan rumah tangga. Bahagia di dunia, ya, rumah tangga bahagia ibarat mendapat syurga di dunia. Tajuk webinar 25 September. Ya. Dan 30 September Tok Abah akan bagi webinar seronok juga ni, mengenal peribadi melalui grafologi. Ini untuk mak bapak, untuk cikgu, untuk kaunselor, untuk para pelajar, untuk anak-anak. Dan Tok Abah telah membantu ratus ribu pelajar ubah tanda tangan mereka, ubah tulisan mereka, ubah saiz tulisan mereka, ubah dia punya kata bentuk-bentuk tulisan mereka dengan sengaja, dengan ilmu, dan untuk mengubah peribadi dan personality. Termasuk anak-anak Tok Abah ni, mereka ubah cara menulis dan mereka berubah dia punya personality dengan izin Allah, dengan usaha mereka. Itu yang Tok Abah nak share, ya, pengalaman lebih kurang 40 tahun, 41 tahun Tok Abah belajar, ya, grafologi, dan kita nak share dalam bentuk webinar, ya, pada 30 hari bulan September. Sangat menarik, ya. Mak bapak pun boleh mengenal peribadi anak-anak, diri orang lain melalui grafologi, ilmu tentang tulisan. Itu Tok Abah belajar banyak. So itu nak share, ya. Okey. Baik, tip hari ni, tip menarik rezeki. Yang pertama, tak dapat tidak,
yakin, ya, yakin bahawa rezeki tak salah alamat, jodoh tak salah alamat, ajal maut tak salah alamat, ya, Israel malaikat maut tak salah alamat. Watch out guys, watch out ya. Bukan saja rezeki tak salah alamat, tapi segala-galanya tak salah alamat. Bila kita yakin dengan ketentuan Allah, ya, maka mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki. Nombor satu ialah yakin rezeki Allah tentukan. Jadi ramai macam mana cakap tentang rezeki, saya baru dihentikan kerja, dalam masa PKP saya tak kerja, saya tak boleh buka gerai, saya tak boleh buka bisnes. Memanglah ramai. Tak apa pun, dia tak terlibat dengan training on offline, in class, dan semua tak ada. Yang langsung tak ada. Tapi Allah tukar dengan webinarnya, dengan online-nya, dengan berbagai-bagai cara, ya. Dahsyat, ya. Ada rezeki, ya. Semua orang ada rezeki walaupun tak ada gaji. Gaji tak ada. Sebab tak boleh nak buat program, tak boleh nak meniaga, tak boleh, ataupun dibentikan kerja. Ya, ada seorang PM atau abah, dia kata apa, suami isteri dibentikan kerja. Mereka amat sedia sekarang gunakan tabung simpanan. Tetapi saya kata, okey, tapi tukar cara fikir, mesyuarat. Jangan lupa, ya, bila ada masalah, kata Hasan Basri, solat taubat kata malam, istighfar banyak-banyak, maafkan semua orang, dan minta munajat pada Allah, minta, ya, cari jalan untuk membuka pintu-pintu rezeki. Dan bila dia tukar cara berfikir, tukar cara berdoa, tukar cara berzikir, maka rezekinya memang melimpah ruah. Sebab walaupun kita tak ada gaji, pasti ada rezeki. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak akan melupakan hamba-Nya no matter what. Okay, remember that. Dan ramai orang makin dalam PKP, makin dibentikan kerja, makin tak ada kerja, makin tak ada bisnes, tapi makin banyak dia punya rezekinya dengan berbagai-bagai cara. Dan remember, ya, siapakah orang yang kaya? Orang yang kaya ialah orang yang rasa cukup dengan apa yang ada, mencari keberkatan. So, langkah pertama untuk membuka pintu rezeki, tolong yakin bahawa rezeki dari Allah. Kita cuma berusaha dengan cara yang betul, doa yang betul, dan tawakal yang sepenuh hati. Burung terbang waktu pagi, sabda Rasul, ya, dalam keadaan yang lapar, ya, tetapi dia keluar dengan usaha, ya. Burung tak ada otak pun, enjek balik petang dengan kenyang. Sebab Allah bagi rezeki, kita kena usaha. So usaha ini jangan mati. Pasti ada harapan untuk yang berdoa, pasti ada jalan untuk yang berusaha. Tok Abah sebut every day. Okey, satu. Itu satu, ya, cara pertama. Dan yang keduanya, yang of course lah, yang tak dapat tidak, tolong ya. Jangan kata cakap senang lah, dia tak kena berhenti kerja. Tok Abah sejak PKP March tak ada kerja lah, tak ada work, tak ada assignment, tak ada projek lah. Mula-mula memang kosong, offline, tak ada langsung, mana boleh jumpa orang pun. Dan memang in class program, mesyuarat, discussion, kursus tidak dibenarkan. Tapi Allah gantikan dengan online, webinarnya, dengan FB Live-nya, dengan berbagai-bagai, ya, Webex-nya, dengan StreamYard-nya, macam-macam orang minta, ya. In fact, bulan Ogos penuh, bulan September penuh. Tok Abah punya program, alhamdulillah, yang semua online. Berbagai-bagai cara yang Allah nak beri rezeki kat kita. Cuma kena yakin, dan orang yang akan dibuka lagi pintu-pintu rezeki lah orang yang, jangan marah, ya, orang yang bersyukur. Ini Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabillahi syadid. Surah Ibrahim ayat nombor 7. Barang siapa bersyukur, dengan benar-benar bersyukur, Allah akan, ya, tambah-tambah nikmat, buka pintu rezeki. Buka pintu rezeki dengan bersyukur. Bersyukur dalam hati, bersyukur kat mulut dengan berzikir, dengan ingatkan orang lain, dengan kata orang tu menyampaikan yang baik-baik. Kalau tak pasti jangan kongsi. Yang ketiganya, bersyukur dengan perbuatan. Ya, salah satu cara bersyukur yang semalam Tok Abah sebut kepada sahabat-sahabat daripada semalam kepemimpinan seluruh LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, ya, daripada timbalan ketua pengarah, ketua pengarah tak dapat bersama, timbalannya Nurul Nisa, ya, Puan Nurul Nisa, ya, dan sampailah mereka pegawai daripada grade 41, 44, 48, 52, ya, dan ada yang jusalah, ya. So, dan
Allah sebut pada mereka, barang siapa yang bersyukur dengan tindak tanduk. Dan Allah sebut, orang yang bersyukur akan doakan majikannya, akan doakan jabatannya, akan doakan kementeriannya. Dan ikut kajian Tok Abah, tak sampai 3% orang yang bekerja di Malaysia, ya, Islam dan bukan Islam, yang mendoakan majikannya everyday. 3% saja yang ingat, teringat untuk doakan majikan, tempat dia mengutip rezeki yang Allah turunkan. Check it out. Adakah anda masuk yang 3% atau masuk yang 97% yang terlupa nak doakan majikan? Majikan, your employer, your jabatan, your kilang, your organisasi, your syarikat. Check it out. Your NGO. Check it out. Ramlah Ali, terima kasih. Gemilang Zaman, subhanallah. Dia punya nama FB dia sebenarnya Maradiyah Abdul Rahman, terima kasih. Yang biasa pasti ada jalan untuk orang yang berdoa. Maznah Ja'far, Kasih Amani, Aziz Ahmad, ya, Muhammad Asrin dan yang lainnya. Terima kasih. 1K, Masya Allah. Dalam kita tersangkut 3 kali, masih ada 1K yang datang masuk dalam majlis ilmu kita. Syukur, terima kasih, tahniah pada anda. Mudah-mudahan Allah rahmati perjumpaan kita pada pagi ini dalam majlis yang Tuan Bapa kita tajuk menarik rezeki, tip menarik rezeki. Jom kita buka pintu-pintu rezeki. So yang ketiga tidak dapat Tuan Bapa kata apa? Kita belajar untuk bersyukur. Untuk bersyukur nombor 2, bersyukur dan bersyukur adalah salah satu cara bersyukur ialah dengan mendoakan syarikat, majikan, mendoakan bos-bos. Dan Tuan Bapa sebut Tuan Bapa sebut barang siapa doakan orang lain 40 malam berturut-turut, kita akan sayang pada orang itu akan sayang kat kita. So doakan orang lain, doakan kawan sekerja, doakan bos, doakan your staff. Jangan lupa doakan pelanggan anda, customer anda. Kalau anda bekerja dengan sektor kerajaan, pelanggan anda ialah orang awam yang anda bantu. Semalam Tuan sebut pada pengarah-pengarah dan ketua-ketua bos-bos LKM, doakan nelayan, doakan ahli persatuan nelayan, doakan usahawan-usahawan industri perikanan. Ada tak mereka doakan? Mereka senyum saja. Tuan Abang bersangka baik, mereka mendoakan dia punya pelanggan. Sebab bila kita doakan orang lain untuk dapat kebaikan, dalam senyap malaikat aminkan doa kita dan seterusnya mendoakan kita. Setiap apa yang kita doakan untuk orang lain, malaikat doakan kita perkara yang sama. Wow, ya. Okey, itu 2 ya. Dan selalu Tuan sebut, dan ramai dah buat. Bukan sebab Tuan Abang yang pesan, tapi ramai orang lain juga pesan. Ya, bila Tuan Abang sebut semalam Tuan Abang adalah mengkansel kawan yang ada masalah, ya, sambil membantu ya. So tanya jangan lupa sedekah subuh. Ada, dah buat dah. Kami ada tabung kat rumah, kami buat, ya. So tabung ada 2. Dia kata tabung sedekah subuh, setiap subuh mereka sedekah, batu niatkan pahala sedekah itu untuk orang-orang yang tersayang, masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ya, lepas tu mereka minta untuk selesaikan masalah. Semalam kes keluarga mereka sakit, mereka setelah sedekah subuh, ya Allah, aku hadiahkan pahala sedekah ini untuk ahli keluarga yang masih hidup atau sudah tiada, dan tolong rawat keluarga kami yang sakit ini. Dia kena stroke, ya. So itu satu. Dan satu lagi yang Tok Abah dapat ilham malam tadi, bukan dapat ilham, dapat ilmu malam tadi, bila seorang ustaz, ya, dia mengajar. Satu lagi tabung ialah satu tabung sedekah subuh. Ini untuk kita bagi 8 asnaf. Satu lagi kita buat satu tabung. Bila kita rasa kita bersalah, kita denda, fine diri kita dengan masukkan sedekah. Sebab sedekah mencuci dosa. Salah satu fungsi sedekah mencuci dosa. Ya, bila kamu buat kesalahan, tutuplah ataupun padam kesalahan itu dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Bila kamu melakukan satu dosa, maka padamlah dengan kebaikan dengan kebaikan. Kebaikan akan menutup kesilapan-kesilapan yang lalu. Itu sudah. Jadi setiap kali dia merasa salah, dia terkasar dengan pasangan, dia terkasar dengan anak, ya, dia terlupa nak buat satu benda, ya, dia tertinggal sembahyang ke whatever, dia apa kesalahan, dia terus denda diri dia dengan memasukkan sedekah dalam tabung khas, dan bila sebulan sekali dia berilah kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Dahsyat, ya, dahsyat.
So itu pun satu perkara yang Tok Abah belum buat. Tok Abah pernah dengar, masa muda pernah dengar, dan malam tadi kita teringat balik, dan mungkin Tok Abah akan pesan pada anak-anak Tok Abah di rumah, kita buka tabung yang kedua. Tabung pertama sedekah subuh, tabung kedua ialah bila kita rasa bersalah, buat silap, buat benda yang kita rasa berdosa lah, maka kita compensate, ya. Kita di samping bertaubat, kita bersedekah untuk memadam dosa-dosa kita dengan membuat kebajikan kepada orang lain. Sebab antara ibadah ataupun kebajikan yang terbaik ialah sedekah. Ya, alright. So, itu dia. Itu Alia Rayhan, terima kasih. Rokia Yusof, Zul Hastri, Rozita Ma'aruf, Jasni, Cikgu Jasni pun ada pensyarahnya. Okey. Betul. Beliau mengingatkan 4 malam turut-turut kita doakan, kita akan sayang pada orang yang kita doakan selepas 40 hari insya-Allah, dan orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Ya, kalau dia benci sangat kat kita, kata ulama guru Tabah, ya, dia kalau orang tu benci sangat kat kita, kita doakan dia selama 40 hari. Jangan stop 40 hari terus. Tapi selepas 40 hari, orang yang benci pun akan Allah ubah hatinya jadi neutral. Ya, dahsyat, ya, dahsyat. Itu sebabnya orang tua-tua kata, orang baling tahi, benci, marah, fed up, kita baling bunga, kita doakan, kita hantar gelombang sayang, ya. Orang benci, kita hantar sayang, dan insya-Allah sayang akan mengalahkan benci. Dan ikut kajian Taubah yang tidak rasmi, 30% wanita akan berumah tangga dengan lelaki yang pada mulanya dia benci gila, akhirnya syok gila khinzir kepada laki-laki yang dibenci itu. 30% of the cases, you know, right? Cuba tengok wanita yang sudah berumah tangga, ada tak yang pada mulanya tak suka laki-laki itu, ya, benci gila for some reason lah, lepas tu nikah dengan laki-laki itu. Pernah berlaku tak? Tok Abah dah buat survey. Tok Abah dah buat survey, ya. Dalam banyak sampel yang Tok Abah buat, about 20-30% atau lebih, ya, yang mula-mula benci gila, lepas tu syok gila khinzir, sampai berumah tangga. Janganlah kata padan muka, dah jodoh tak ke mana, ya. Muhammad Zain Azlain, terima kasih. Nurani Misbah, Siti Aloya, Jasni Ahmad lagi, insya-Allah. Noniman. Baik. Dah 3 ya tip yang Tok Abah beri untuk membuka pintu rezeki. Ya, kita ingatkan bahawa yakin rezeki ketentuan Allah, tak salah alamat. Keduanya, kita belajar bersyukur. Yang ketiganya, kita sedekah, ya, sedekah untuk membuka pintu rezeki. Satu lagi sedekah juga. Tapi ini yang dibuat oleh ramai orang. Ya, orang Islam buat, orang Hindu buat, orang Buddhis buat, orang Kristian buat. Dia kata apa? Untuk membuka pintu rezeki, kita beri makanan kepada binatang. Ya, anjing liar, kucing orang, ya. Ada orang dia beli makanan burung, ya. Dia letak di 4 penjuru di keliling rumahnya untuk burung-burung yang berterbangan di sekitar. Dia memberi makan pada burung, dan dia nampak, dia kata rezekinya melimpah ruah lepas tu, ya. Dan ada seorang sahabat Tok Abah, okey, Tok Abah sebut namanya, Syekh Azmi, Ustaz Syekh Azmi. Dia ni ada perawatan syifa di Bandar Baru Bangi, pusat rawatan syifa. Ya, daripada satu pintu kedai punya klinik rawatan untuk urut-urutan dan rawatan alternatif, sampai ke dibuka semua kedai di sebelahnya tutup for some reason. 4 pintu dia sewa, 4 pintu, ya. Lepas tu dia tutup 3 pintu, buka 1 pintu yang original, tetapi dapat 1 bangunan di kawasan UKM. Dapat 1 bangunan kau, ya, separate dengan mudah parking, ya, pusat rawatan Asy-Syifa contohlah, ya. Sebab tiap-tiap petang dia buat sudah berbelas tahun, ya. Tiap-tiap petang dia akan bawa anaknya atau pembantunya, dia beli 10 kilogram biji gandum, ya. Orang Jawa kata terigu, ya. Biji gandum dia beli 10 kilogram. Dia pergi ke padang, dia panggil burung. Dia panggil burung, beribu burung datang, ya, tiap-tiap petang. Beribu burung datang tiap-tiap petang. Dahsyatnya. Okey. Alright. So, luar biasa. Ni apa jadi ni? Tok Abah tak nampak apa yang Tok Abah buat ni. Siapa yang ada tak
orang yang baru nampak balik. Ya. So terima kasih Tuan Haji Abdul Rahim dari Singapura. Alimah Hayu Marjaya. Ya, dia kata berlaku pada dirinya juga. Ya. Memang sayang mengalahkan benci, ya. Iris dia kata ramai ni wanita kata dia pun belum menyampah kat lelaki-lelaki itu sekarang jadi suaminya. Bukanlah pada muka. Syukur Aisyah Abu Bakar, Safia Osman, kita doakan, ya. Rezeki tak salah alamat. Dr. Zainuddin, terima kasih. Dr. Zailah kata betul, benci lepas tu sayang. Bukannya pada muka. Alhamdulillah. Ya, Sofia, Nur Hafiza Fiza, gemilang zaman tadi, Idin Sugih, ya, Sugih tu artinya kaya. Muhammad Qayyum, ya, Suryanti Supian, ya, apa nama, dan sahabat-sahabat yang lain. Okey. So tolong, ya, dalam kereta awak belilah 1-2 paket makanan kucing, kerana kita pergi ke mana-mana nampak kucing gelandangan, ya. Anak-anak Tauba dia, kami berjalan ke jogging ke, kalau nampak kucing yang orang buang, habislah, ya. Ada harapan anak Tauba akan kutip hantar ke klinik veterina, ya, untuk, dan mungkin kita akan diwar-warkan untuk orang ambil anak angkat, kucing angkat, ataupun kami bela. Tapi mudah-mudahan lah, ya, bila kita buat baik pada haiwan. Kalau kita buat baik pada haiwan, bagi makan kat kucing, bagi makan kat anjing yang kelaparan, ya, agak-agak kita nak minta balasan ke, kita ikhlas. Agak-agak lah. Kita tak minta balas. Bagi makan kat kucing, dia nak balas macam mana? Tapi jangan takut. Ya, bila kita, itu sebabnya memberi makanan pada binatang ni mudah untuk ikhlas. Belanja orang makan, mudah-mudahan ikhlas. Tapi kadang, asyik dalam hati, asyik aku je belanja ni, asyik aku je. No more, ya. Jangan rasa, kenapa asyik aku je belanja? Tu tukar kepada statement, kenapa tidak aku? Ya, sebab salah satu kebaikan, syurga merindukan 4 golongan manusia. Menurut hadis yang Tok Abang ingat-ingat lupa, ya, ada 4 golongan manusia yang syurga rindu. Salah satu golongan itu ialah orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan dan ihtisaban. Lepas tu orang yang suka beri orang lain makan, ya, suka beri orang lain makan, orang lapar, ya, kita bagi orang makan, belanja makan, itu juga akan jadi penghuni syurga, insya-Allah. So ada lagi yang lain tu abang tak ingatnya. So Nur Fazilawati, Zainab Hassan, insya-Allah, ya, bersedekah pada manusia hebat, bersedekah pada binatang lebih hebatlah. Bukan lebih hebat, artinya memang confirm ikhlas lah kalau kita bagi makan kat binatang, ya, confirm ikhlas. tapi ya Allah Akbar, Tok Abang sekali makan kat restoran masa-masa sebelum PKP lah, ya. So orang ni mungkin orang baik, maka ramai kucing, banyak kucing datang kat dia, 2-3 ekor. Mula-mula dibaginya kepala ikan, ya, dia bagi tempat tu okey lah, artinya taklah mengotorkan tempatnya, dibagikan apa nama ikan yang dia makan tu. Datang lagi airnya. Kucing yang ke nombor berapa, ke 5 ke 6 ke, dibaginya timun. Tok Abang kata, timun bagi kat kucing. Tok Abang tak pernah nampak kucing, dan Tok Abang pernah tengok dengan cucu Tok Abang, tengok kucing, ya, dengan video kucing rupanya kita bagi timun. Kalau sebiji timun kita letak, kucing akan melompat, mungkin dengan ular kot, ya. Semua kucing dalam video yang Tok Abang tengok tu, nampak timun terus melompat lagi. Tapi ni timun yang dah dipotong, ya, dibaginya. Kucing tu terkebil tengok balik orang yang bagi timun. Mungkin dalam hatinya, kau nak bagilah betul-betul. Takkan kau bagi timun kat kucing. Mungkin lah kot, sebab kucing tu pandang lain macam je kat orang. Terkebil-kebil dia pandang orang yang bagi dia timun. Tok Abang pun kata, ya Allah, kucing ni pun macam bercakap. Kok ia pun, patut-patutlah, ya. Baik. Nak bagi makan kat kucing takkan timun, gamaknya begitulah wajah kucing tu pada orang yang beri timun tu. Tok Abang tengok, lepas tu Tok Abang panggil. Macam mana Tok Abang panggil? Tok Abang just sebut dalam hati, kucing mai sini. Sebut dalam hati, kucing mai sini. Aku ada makanan untuk kamu, bukan timun. Bila Tok Abang begitu dalam hati, kucing datang dengan izin Allah. Ya, sebab Tok Abang dah sebut minggu lepas kot, kita boleh berbicara dengan haiwan, ya, dengan ikhlas lah. Cakap kat semut, jangan kacau. Cakap kat burung, jangan masuk rumah berak-berak, ya. Cakap
Ya, cakap kat kucing kalau nak buang air besar, ya, kat kawasan rumah tu jangan apa ni kat tempat-tempat biasa, tapi kat tempat yang ada pasir dan sebagainya. Beritahu, tolong jangan buang air kat sini, nanti buang berak kat sini, ni bukan tempat untuk berak. Pergilah tempat yang apa nama selamat, tak kacau orang. Dan insya-Allah mereka kucing pun akan faham. Dan Tok Abah pernah cakap dengan ular tedung supaya jauh-jauh, sebab Tok Abah tak nak bunuh dia. Dia nak ular tedung kan, jauh-jauh lah, sebab budak-budak sekolah dekat sini, termasuk anak Tok Abah. Ular tu jalan, lari jauh sambil tengok Tok Abah, dia tengok jalan, dia tengok jalan. Tok Abah kata, oh dia faham. Tok Abah cakap dia, aku tak nak bunuh kau, tapi kau kena jauh-jauh pergi, sebab budak-budak sekolah termasuk anak Tok Abah akan keluar sekejap lagi daripada kafar ni. Tok Abah dah pegang kayu dah untuk persediaan. Dan ular tedung tu tengok jalan. Tok Abah tengok sampai jauh, ya, lebih kurang 200-300 meter masuk ke parit besar, longkang. Barulah Tok Abah tengok balik, nak tunggu anak keluar daripada kelas dengan izin Tuhan, ya. Betul kata Tuan Haji Abdul Rahim Abdul Latif daripada Singapura, the more you give, the more you get. What goes around comes around. Tetapi bukannya only the more you give, the more you get, ya. If you give one, kata orang tu full of sincerity, kau bagi satu dengan ikhlas, Allah akan bagi balik 10 kali ganda. Bukannya what you give you get back. What you give you get back much more, 10 times. Minimum 10 kali ganda. Itu janji Allah, ya. Dan boleh pergi ke 700 kali ganda ataupun 100,000 kali ganda kalau kat Mekah. 100,000 kali ganda. Jadi memang magical kita bersedekah, memberi, apatah lagi dengan keikhlasan. Alright? Okay. So yang ketiga, keempat tadi tu, kita memberi makan kepada haiwan, pintu rezeki kita akan terbuka, ya. Termasuk jangan lupa sedekah tu, ya. Dan satu lagi perkara yang small simple action that will buka pintu rezeki yang kita terlepas pandang ialah kita nampak security guard. Gaji security guard ni mungkin 1,000-1,500, ya. Apa kita punya security yang jaga kawasan rumah kita, ya. Tok Abah check, ya, 1,000-1,500, sebab mereka kerja waktu malam, siang dah kerja, malam dia tambahan, ya. Kesian tidurnya tak cukup, ya, kesian, just because nak menambah. Itu kerja kedua, ya, dapat 1,000, kerja dalam 8 jam jadi security guard, ya, lapar, ya, dia buat bekal dari rumah. Tapi apalah kalau kita berikan teh tarik ni dengan roti canai ataupun roti bakar, ya, mungkin 2-3 ringgit punya investment modal kita bagi ke security guard ni. Dia amat berterima kasih, ya. Orang mengantuk disurungkan bantal, tapi jangan bagi bantal kat security guard, memang dia akan tidur, sebab kebanyakan security guard memang tak cukup tidur, ya. Jangan bagi bantal kat security guard. Orang buat lawak lah, takkan bagi bantal, ya. Tapi orang mengantuk disurungkan bantal tu peribahasa. So berilah, ya. Tapi Tok Abah selalunya buat masa bulan puasa. Dalam bulan puasa Tok Abah ingat tu nak bagi makanan untuk mereka more ke, untuk bersahur ke. Tapi dalam bulan-bulan lain Tok Abah tak. Tapi sekarang dah PKP, memang tak ada sempat lah. So kita nak balik kerja, yang tinggal beli pisang goreng, belikan air tin ke, air mineral ke, ataupun teh tarik. Kalau kita tahu dia memang tak ada kencing manis, kita belikan teh tarik 2-3 bungkus, kita bagi kat security guard yang mungkin 2-3 orang, ya. So, dan satu perkara yang sangat simple. Dan bila Tok Abah pergi ke Brunei sejak tahun 70-an, ya, salah satu tabiat orang Brunei ialah dia tak pernah ambil dia punya small change, tak pernah. Nasib baik Tok Abah perhati orang, ya, sebelum beli barang. Kali pertama Tok Abah pergi ke Brunei tahun 79. Masa tu Tok Abah berumur 28 tahun. Bayangkan 28 tahun, handsome tak handsome, ya. Masa tu berat badan cuma sekitar 58 ke, tak sampai 60 kg. Sekarang 80. 60 kg. So Allah, slim, hebat, dekat-dekat six pack jugalah. Dulu kita memang aktif, jogging dan sebagainya. Tok Abah pernah jadi pasukan, ya, pegawai simpanan tentera O&RO tu, ya, berpangkat kapten masa tu, ya. So Tok Abah tengok orang beri kat tamu, ya, pasar malam tu, pasar tu tak, dia ada balance, dia tinggal RM1, RM2, RM3, dia tak ambil balik. Rupanya itu pun satu kunci pembuka pintu rezeki lah. Bila kita beli barang, ini bukannya kat pasar raya. Pasar raya kedai besar tu, you nak ambil balik you punya change is okay.
Gedung-gedung besar lain. Ini gerai kecil, orang jual sayur, orang jual ikan, ya. Perai-perai kecil ni semua ni, ya, janganlah ambil balance, ya. Pada kita RM1, RM2, ya, balance tu keep the change. Itu satu sifat yang sangat baik. Tapi ada, tak apa nampak, ya, orang yang memang loaded lah, ya. Dia beli barang bernilai dalam RM12. RM12 aja barang tu nilainya. Tak salah saya, kuih tiaw gorengnya, tengok gerai tu, ya. Tengok pula ada anak kecil pula dia di bawah. Dia bagi duit RM50 untuk bayar. Orang tu bukan kalau bot, ya, nak cari apa ni, duit balance lah. Kuih tiaw RM12, ya, 2 bungkus, ya. Dia bagi RM50. Tapi dia tak pakcik. Keep the change, ya. Boy, sejuknya hati Tok Abah. Hati Tok Abah tengok pun sejuk, ya. Dia beli kuih tiaw 2 bungkus RM12, ya. Kuih tiaw mana kuih tiaw, ya. Lepas tu dia bagi RM50. Balance berapa? 42 12 38. Matematik pagi ni. RM38. Keep the change. And just because dia tengok ada anak kecil di situ, ya, sambil-sambil meniaga kesian, ya, dia bersedekah. That is fantastic, ya. Untuk orang yang ada duit, RM38 tu nothing lah, kan, balance, kan. Tapi untuk orang yang susah, setiap ringgit sangat berharga. Terutamanya sekarang. Terus banyak bila kempen kat TV yang tak pernah nampak, belilah walaupun satu barang. Gerai-gerai yang dah buka ni, gerai minuman, gerai makanan, orang jual yang macam-macam sekarang ni kat gerai-gerai yang sudah dibuka sekarang ni, zaman PKP ni dah dibuka. Kalau boleh singgahlah, belilah, ya. Walaupun tu yang tak apa dengar dia interview oleh wartawan kat TV, kat berita, dia kata walaupun dia mungkin beli barang RM2, ni kat RNR pun sama juga. RNR di jalan di kat highway kita, ya, tolonglah singgah, belilah barang. Walaupun beli keropok RM2, RM3, sangat penting untuk kami, sangat penting semangat kami, sangat penting untuk pekerja kami, kata si tauki kedai tu. Tuan Abah tengok tu, alah sedihnya, ya. Walaupun beli cuma air tin RM1.50, RM2, tu sangat bermakna. Sebab itu rasa semangatnya, sebab ada rezeki datang, ya. Terus banyak kadang, maaf, ya, muka Tok Abah ni muka welfare. So Tok Abah masuk je ke restoran kalau sarapan pagi-pagi, yang biasanya yang berlaku, maaf, ya, daripada 10 kali Tok Abah sarapan kat kedai masa zaman okey yang kita boleh dine, yang sekarang pun dah okey juga, ya. So 8 kali orang belanja. Muka welfare, Tok Abah kan muka welfare, 8 kali orang belanja. Satu hari tu Tok Abah masuk, belum ada orang lagi, Tok Abah orang pertama. Apa kata tauki kedai? Terima kasih Tok Abah, terima kasih Tok Abah. Tok Abah orang pertama masuk, tolong, ya, makan apa pun tolong minta, ya. Dan Tok Abah jangan bayar, Tok Abah, saya sangat seronok Tok Abah masuk, insya-Allah murah rezeki. Betul lah. Bila Tok Abah masuk aja, ya, dengan ni Allah punya kuasa, kan. Ya Allah, penuh lepas tu, penuh. Tok Abah tak boleh bayar, dia tak nak terima bayaran untuk makan, tapi Tok Abah bayarkan untuk orang yang lain. Ramai tu adalah dengan 50 orang dalam restoran tu, tapi seronok sangat. So apa kata gerai tu punya owner, please lah Tok Abah, ya, kalau lain kali kalau lalu singgahlah. You tak makan tak apa, you singgah. Tengok asbab you, tengok penuh. Ni jarang berlaku, gerai saya penuh. Rupanya muka welfare ni menarik juga geng-geng welfare yang lain. Ya, syukur, alhamdulillah. Ini banyak kali berlaku. Terus bila satu hari Tok Abah tengah makan kat rumah, anak Tok Abah pandang, ya, anak bongsu. Dia tanyakan, mak, kenapa bila tengok abang makan rasa kesian sangat? Masa tu Tok Abah nak menangis tau. Tapi kita macho, kan, kontrol. Anak Tok Abah komen kat mak dia, mak, kenapa bila kita tengok abah tengah makan, nampak kesian, kan? Patutlah orang belanja saya kalau makan kat kedai. Sebab muka saya muka welfare, muka 8 asnaf. Bukan menghina siapa-siapa, please, ya. So itulah dia, muka rezeki lah, muka rezeki. Okey, Nur J Musa, terima kasih. Nurul Baharin, Syarul Nizam, Syarul Nizam ada. Okey, assalamualaikum, Aziz Isman, penama Nur Fazilah, terima kasih. Siti Aloya,
Allahumma salli Muhammad. Okey, 1.2k diam tak diam. Ini kali ketiga ya. 2 kali kita buat FB live, sangkut tak ada suara. Kali tiga ada 1.2k. Syukur anda. Tuan excited sangat. Dan tuan belum tak lupa. Ya, so kita punya FB live hari ni disegarkan oleh apa nama premium chocolate, minuman berkhasiat, minuman perasa coklat sedap ya. InsyaAllah sedap ya, dan memang berkhasiat. Dia akan rasa kenyang, kurang makan, dan sejak Tok Abah minum ni, Tok Abah tergerak ya. Dia membawa rentetan positif, membawa kesan positif. Itu yang penting. Bukan minum saja ni penting, tapi apakah kesan sampingan, dia punya precursor. Ya, Tok Abah mula diet, lepas tu exercise, Tok Abah naik basikal dalam rumah tiap-tiap hari dah setengah jam berpuluh-puluh ya. Dalam masa berapa hari je ni, Tok Abah dah drop sekitar 3 kilo. Dengan izin Allah, asbab dia punya sebab ni. Kita terus minum air ni, terasa untuk diet, exercise ya, more positive living ya, dan berjaga, mula belanja orang lain dan sebagainya, rentetan yang positif. So this is fantastic. Dan untuk dapatkan ni, ada kat link apa ni ke atas tu, content pin ke atas sekali tu. Dan Tok Abah juga, program kita juga diinspirasikan oleh webinar pada 23 hari bulan, webinar komunikasi dinamik di masa pandemik berbaloi. Staff minta izin kat bos, mereka akan hantar. Bos, hantar your staff to my webinar. Sekarang tengah super early bird punya ni, so please, dah ramai yang mendaftar, dah berpuluh-puluh dah mendaftar dah ya. So komunikasi dinamik di musim pandemik pada 25 September 10 pagi sampai sekitar 1 lah dia, 3 jam, 2,5 jam, 3 jam, insyaAllah berbaloi dan praktikal dengan doa sekali. Dan pada 30 hari bulan, ini program yang tak pernah Tok Abah buat secara webinar, secara publik tak pernah, iaitu mengenal peribadi melalui grafologi, melalui tulisan. Dan Tok Abah belajar grafologi sejak tahun 79. Tok Abah belajar grafologi dan Tok Abah banyak beri nasihat pada CEO pun bagaimana nak berubah ya, dan nak memilih. Tok Abah pernah dipanggil oleh syarikat-syarikat besar untuk memilih apa nama calon-calon CEO, calon-calon jawatan tertinggi, CFO, COO, UFO ya, dan melalui tulisan kita bantu. Dan dengan izin Allah memang pilihan yang tepat. Asbab grafologi, bentuk tulisan, cara tulisan, tekanan tulisan, besar kecil tulisan, kecondongan tulisan ya. Dan ini bagus untuk guru-guru, baik untuk mak bapak, bagus untuk kaunselor, bantu untuk bos-bos untuk mengenal staff, dan bagus untuk orang yang nak tahu dia punya customer, customer punya peribadi melalui grafologi. Dan Tok Abah telah membantu ratus ribu pelajar, termasuk anak-anak Tok Abah, untuk tukar tulisan mereka dengan sengaja, dengan faham, untuk menukar personality mereka. Hebatnya Allah ya. Ya ke boleh tukar tulisan, boleh tukar personality? Awak pening makan Panadol ataupun paracetamol. Yang merawat pening awak bukannya paracetamol, bukan Panadol, tapi Allah. Tapi kenapa awak makan Panadol? Yang merawat pening Allah. Sebab you kata apa? Usaha, ikhtiar, kena cari asbab. Asbab untuk tukar personality lah, tukar tulisan. Dan tulisan awak tu, penukaran tulisan sebagai satu paradigma, sebagai satu doa. Dan Tok Abah telah membantu ratus ribu, baik kanak-kanak sampailah para pemimpin yang mengubahnya, termasuk artis-artis. Tok Abah pernah sebut ya, minggu lepas Tok Abah sebut, Tok Abah analyse peribadi Fazura bila on flight sama duduk sebelah-sebelah, dan membantu juga Tok T, Siti Nurhaliza ya, untuk mengubah dia punya signature. Kalau Tok T masih ingat lah ya, dalam penerbangan ke Brunei Darussalam. So Tok Abah sangat yakin anak Tok Abah yang ya, 3 orang pun dah mengubah demi tulisan dengan faham, dengan sengaja, dan nampak personality mereka berubah ke arah yang lebih positif. Okey, 30 hari bulan September sangat berbaloi. Come and register to our program ya. Okey, baik, tambah tip. Apalagi tip untuk menarik rezeki tadi ya. Jangan ambil duit kecil, balance ya, keep the change. Lepas tu belikan air, minuman ataupun teh tarik ataupun pisang goreng untuk security guard ataupun orang-orang yang you rasa perlukan ya, bantuan. You belikan minuman beberapa tin dan makanan sikit, sehingga you punya local balai polis ni tak ada kena-mena dengan rasuah ya. Kita bagi mereka minum saja je, sehingga dengan izin lah, sehingga ni saja nak bagi air dengan ni ya, air yang bersih dan malah dalam tin. Sebab sekarang dalam PKP ni SOP kena jaga. InsyaAllah ya, akan terbuka pintu rezeki. Di samping dapat kawan, dapat kawan, dapat sahabat yang baik, itu rezeki yang sangat besar ya.
selesai masalah kita rezeki, badan sihat rezeki, mata Tok Abah umur 70 tahun masih nampak tanpa cermin mata, rezeki yang amat berharga. Masa Tok Abah kecil umur 15 tahun pakai cermin mata rabun, ya, sampai umur 55. That means 40 tahun Tok Abah pakai cermin mata, 40 tahun, 15 sampai 55, ya. Lepas tu doa punya pasal, dan kita sikit-sikit buat exercise. Allah bagi cermin mata Tok Abah terang, ya, walaupun ada sikit masalah katarak dulu, sekarang terang tanpa cermin mata. Syukur. Berapa nilainya? 1 juta, 2 juta, 10 juta. Mata yang masih nampak tanpa bantuan apa-apa, dekat nampak, jauh nampak, umur 70, berapa nilainya? Tak ternilai. Tu rezeki kan. Jadi kalau kita fikir balik, ya Allah, aku nampak warna, aku boleh nampak signboard jauh-jauh, ya, aku boleh nampak semut kecil, syukur, alhamdulillah. Umur 70 tahun, mata dah pakai 70 tahun, syukur. Ya. So apa lagi? Satu lagi, of course, untuk kita membuka pintu rezeki, ulama pesan, ya, kalau ada rezeki beli Quran, ya, tengok tempat-tempat, ada separuh masjid dah banyak Quran, ya, ada surau-surau banyak. So tak apalah, tapi boleh belikan mushaf Quran untuk masjid, surau, ya, tambah. Lepas tu tengok orang yang pusat-pusat tahfiz yang minta Quran, mungkin pusat tahfiz ni dia kalau boleh minta sumbangan Quran yang ada makna, yang ada ibtidak, yang ada tanda-tanda tajwid, ya, mungkin harganya mahal sikit, mungkin satu RM50, RM60 satu naskah, sampai 200-300, ya, tapi berbaloi. Sebab ni budak-budak tahfiz, mereka akan dapat pahala sebab kita membantu orang belajar agama, apatah lagi membaca Quran. Wow, pahalanya Masya Allah, ya, akan bantu kita kat dunia sampai ke kubur, sampai ke akhirat, ya. Ya, kita sedekahkan mushaf. Kita tak larat nak baca Quran tiap hari, tapi kita sedekahkan, hadiahkan kepada pusat tahfiz, Masya Allah, kepada rumah anak yatim, Masya Allah, ya. Dan ada sekarang orang kutip derma untuk belikan mushaf atau Quran untuk negeri seperti Kemboja, Jepun yang tak ada Quran, ya, kita sedekahlah, ya, kita menderma, kita berinfak luar biasa. InsyaAllah pintu rezeki kita akan terbuka, ya. Sedekah. Of course sejadah pun bagus, ya, dekat sembahyang. Dan of course sekarang ni ramai orang projek membina telaga kat Cambodia, kat Vietnam, kat Bangladesh, ya. Banyak, ya, banyak organisasi yang buatnya. Adik Tok Abah selalu pesan, ni kita satu share mungkin RM200, RM300, tetapi berbaloi buat telaga. Sebab dalam hadis pun salah satu cara untuk kita dapat pahala yang betul-betul ialah perigi, ya, buat perigi. Ni modern je perigi, dah pakai pump, ya. Kita membuat perigi, buat perigi mungkin sampai beribu, tapi kita share dengan orang lain. Mungkin satu bahagian kita setakat mampu lah, RM50 ke RM100, RM200, kita buat kutip untuk beli pump, ya, untuk buat telaga, ya. Di banyak Kemboja lah, ya, kat Kemboja, kat Bangladesh yang Tok Abah nampak. So itu pun satu cara untuk membuka pintu rezeki. Dahsyat, ya. Dan mudah-mudahan selagi telaga itu digunakan, selagi itulah kita dapat pahala di dunia, di kubur, dan di akhirat, insya-Allah. Ya. Dan satu lagi, ni hujung-hujung lah, ya, hujung-hujung. Bagaimana kita dapat membuka pintu rezeki lah? Dengan make other people happy, gembirakan orang lain dengan senyuman, kongsi makanan, belikan hadiah, ya. Sebabnya kita kalau ziarah ke rumah orang, disunatkan, sunnah, ya, bawa hadiah. Walaupun kita ziarah rumah orang kaya, dan Nabi pesan kalau orang bagi kita hadiah, jangan tolak 3 hadiah. Satu, tak salah Tok Abah, minyak wangi. Keduanya cuka. Ketiganya bantal, ya. Ke susu. Tok Abah kena cek balik. Minggu lepas pun Tok Abah dah sebut, tak cek je, terlupa nak cek. Ada 3 benda yang Nabi sebut dalam sebutan hadis. Cuka tu betul, bantal tu betul, jadi susu, ya, ataupun perfume. Orang bagi perfume jangan tolak, ya. Sama ada orang nak lain lah, kalau orang tu nak jual perfume kat pasar raya, dia nak calik kat badan kita perfume, itu cerita lain. Dia kata tak apa, terima kasih, tak apa, itu cerita lain. Tapi kalau kat masjid orang nak bagi, orang kita nak sembahyang kan, orang nak bagi perfume, jangan tolak.
Just because awak dah pakai perfume, tak apa, memang pakai perfume nak pergi masjid kan. Tapi kat masjid kadang orang bagi kita, orang sebelah bagi kita minyak atar ya, ataupun nak bagi kita kata tak payah. Jangan tolak. Jangan tolak bila orang nak bagi perfume. Dia nak calikkan kat kita, jangan tolak. Itu Nabi pesan ya. Sebab itu menggembirakan dia seronok, kita pun dapat bagi dia pahala, kita pun dapat pahala sebab menggembirakan orang lain. To be happy, make other people happy. To be successful, help other people successful. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. Mahfum hadis. So jom kita tolong orang lain untuk membuka pintu-pintu kehebatan, keberkatan, ya, bantuan Allah dan rezeki Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, itu dia. So itu yang Tok Abang nak kongsi hari ni. So mungkin besok pagi mungkin ada, kalau ada harapan dan kuat tenaga, kita akan bersama juga. So besok pagi Tok Abang pun nak lapang sikit. Macam pagi ni lapang sebab ada program petang. So Tok Abang buat FB Live dah 2-3 hari tak buat sebab padat dengan program, kena lecture 3-4 jam, tak larat nak buat FB Live, ya. Ingat, so sebelum berhenti FB Live kita hari ni dibawakan, disegarkan oleh Premium Chocolate, minuman lazat berkhasiat, ya, ringan badan, tapi dia akan membawa kesan-kesan positif. Jadikan ia sebagai penggerak, ya, ataupun sebagai pemangkin, pencetus perubahan-perubahan positif. Diet, exercise, bersedekah, sentiasa ceria, yang buat baik kat orang, ni jadi asas untuk berubah rentetan 360. Dan keduanya diinspirasikan oleh webinar pada 23 September, komunikasi dinamik di masa pandemik, ya. So 23 September pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari, 3 jam berbaloi seronok untuk pekerja-pekerja minta bos sponsor, ya, minta majikan sponsor, majikan tolong sponsor, apa ni, staff minta izin daripada bos nak ikut webinar Tok Abang on komunikasi dinamik di masa pandemik. This is untuk pekerja-pekerja, ya. So mudah-mudahan mereka sponsor. Dan pada 25 September Tok Abang buat keluarga bahagia ibarat mendapat syurga di dunia. Ini untuk keluarga bahagia. Sangat minimum kita charge satu device, satu unit, satu rumah RM30. Ini 560 orang pun boleh lah tengok TV ke apa ke, ramai-ramai share. Ya, dan of course last kali webinar 30 hari bulan September mengenal peribadi melalui grafologi ataupun bentuk tulisan. Sangat luar biasa, sangat magical, sangat membantu untuk pelajar cantik, untuk guru-guru cantik, untuk mak bapak, untuk juru jual, untuk manager, ya, untuk mengenal peribadi orang. Sangat luar biasa. Dan Tok Abang akan kongsi semua yang Tok Abang tahu, insyaAllah, ya. So all the best, ya. Tok Abang doakan semua yang dapat bersama pagi ini selamat, sejahtera, terbuka pintu rezeki, diberikan hidayah dan berubah ke arah kecemerlangan, ya. Orang yang sehat, ya, terus sehat. Orang yang sakit akan sembuh. Orang yang bermasalah akan selesai. Orang yang berkonflik akan berdamai. Orang yang sedih akan gembira. Happy birthday, happy anniversary, all the best. Selamat menjalankan tugas. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.